dua perkara yang saya nak kongsi. Okey. Yang lain saya tak nak kongsi. Okey, saya nak tanya. Pegang rahsia. Okey, betul. Angkat sumpah. Okey, Pegang rahsia. saya setuju. Strategi parti mana boleh orang tahu? Betul. Pada hari Selasa Ya. di meja ini Ya. saya didatangi oleh pegawai polis Kenapa? menyiasat kerana saya menulis surat meminta ahli-ahli parlimen UMNO dan BN Ini memang saya nak tanya itu. mengadakan sidang dewan. Betul. Yang dipangkah oleh mantan Setiausaha Agong yang lepas. Saya dipangkah habis lah. Dia pangkah habis itu. Dia kata tak berperbagaan lah, menentang dan sebagainya. Segala. Okey. Ya Allah, segalanya saya ditembak kiri dan kanan Ya. oleh kawan dan lawan, hancur. Ha. Tapi sebagai pejuang kita kena sabar, Yes. tabah, gigih, berani. Ini saya sayang Datuk ni. Yang ini saya sayang Datuk. Selang 2 hari Ya. pegawai polis tu datang. Hmm. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bertitah. Yes. Parlimen boleh bersidang walaupun ketika darurat. Artinya Datuk betul. Ya Allah, ya Tuhan. Ha. Saya senyum sepanjang hari semalam dan sepanjang hari ini. Iyalah. Tak begitu. Contoh ya. Ya. Kadang-kadang apabila kita menyatakan itu, kebenarannya datang kemudian. Sebagai contoh, apabila saya kata kita hendaklah ini akhir tahun awal tahun 2016. Ya. Awal tahun 2016. Saya kata kita dah ada kerja satu sekarang. Maka elok kalau kita yang minat online buat bisnes online waktu senggang atau waktu hujung minggu. Ya. Itu 2016. Masa tu jadi Timbalan Menteri Keuangan. Timbalan Menteri Keuangan. Ya. Saya kena belasah, la ilaha illallah, hanya Allah yang tahu. Kiri kanan tiba menteri tak prihatin pada rakyat, suruh buat 2 kerja lah apa semua. Ya, ya. Ya Allah, sekarang ini bisnes online lah yang hidup. Betul. Tak, ini Ketika PKP ni. Apakah Pada bulan 1 hari tu apabila Ya. kita menulis surat sulit, Ya. pada ketika itu saya senyap je lah sebab surat sulit bukan Ya, ya. Tapi adalah kawan-kawan surat sulit dijawab secara publik. Itu lah masalah. Saya ialah menunggu dengan sabarnya, orang pantai tak ada siapa bela, tak apalah, itu adat berjuang. Dan akhirnya Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Ya. ampun tuanku, patut menjunjung kasih atas apa yang tuanku lakukan dan apa yang tuanku titahkan, Ya. bahawa sidang parlimen boleh dibuat ketika darurat ini. Itu dia. Datuk, sabar ke tak sabar nak pergi ke parlimen kali ni? Apa isu Datuk nak bawa di parlimen? Isu adakah darurat ini darurat politik atau darurat COVID? Ya. Itu satu contoh. Satu lagi ialah apakah bantuan-bantuan lain untuk rakyat? Ini yang dinanti oleh rakyat sebenarnya. Sebenarnya inilah perjuangan UMNO Ya. sebenarnya. Lagi? Ya. Pengangguran sekarang ni hampir 900,000. Bukan ke 2 juta? Macam mana kaedah untuk mengatasi pengangguran ni? Ya, ya. Graduan universiti 232,000 Di tahun menganggur. Ini, yang keluar yang baru ni. 232,000 menganggur. Macam mana kerajaan nak mengatasi perkara ini? Saya akan bagi cadangan-cadangan. Ya. Dan kita harap cadangan-cadangan itu didengar. Itu sebab parlimen ni perlu bersidang. Ya. Lepas tu ni vaksin. Vaksin ni bila nak habis mencocok 80% rakyat ni. Itu nak kena tanya. Ya, jangan sampai tahun depan, entah bulan berapa baru habis. Datuk tak boleh cakap lebih-lebih. Vaksin ni kalau cakap siapa menentang vaksin ni dia anggap Saya tidak menentang vaksin. Saya akan memastikan diri saya divaksinkan. Saya tak macam setengah orang yang anti vaksin. Saya tidak anti vaksin. Saya mengalu-alukan. Cuma saya harap rakyat divaksinkan dengan secepat mungkin. Ya. Jangan sampai tahun depan baru habis selesai 80% itu. Ya, ya. Kalau boleh kita selesaikan seberapa yang pantas. Ya. Mudah-mudahan hujung tahun ini ke agaknya, mudah-mudahan selesailah vaksin itu. Datuk, saya punya halaman ni saya Hotel dah tenat, Datuk. Itu betul. Betul, saya sekarang ni ada setengah hotel. Ya. Macam adalah hotel-hotel yang dekat dengan bangunan UMNO ni. Ya. Mereka beritahu semua gaji separuh je boleh bayar. Astaghfirullahalazim. Itu betul, sungguh. Saya ada hitam putih ni, ada permohonan-permohonan, kesian mereka ya.
Kemudian banyaklah yang terjejas, sektor pelancongan cukup terjejas. Betul. Resort-resort kecil tutup dan sebagainya. Ya. Termasuk ada juga dalam kawasan saya, ya, ini memang banyak nak kena lakukan. Kalau nak diperincikan, rasanya Datuk. Dan ahli-ahli parlimen 220 orang, Ya. 2 meninggal. Ya. 220 orang tu bayangkan kalau satu bagi satu cadangan, 220 cadangan. Ya. Selalunya ahli parlimen dia tak bagi satu cadangan. Dia bagi 10 cadangan. Dah, 2,000 Kalau betul. 10, 2,200 cadangan. Betul. Kita tidak mengetahui banyak perkara. Ya. Ahli-ahli parlimen ni berada di kawasan mereka dan mereka mendengar rintihan rakyat. Contoh macam PDPR, merintih rakyat. Oh, La ilaha illallah PDPR ni. Saya kata itu Menteri Katun tu. Pengajaran dan pembelajaran di rumah ni. La ilaha Nak beli illallah. komputer, bergolok bergadai, cari alung. Ya Allah, handphone berkongsi anak 5 orang. Nah, Balik ya. kerja baru anak boleh dapat buat kerja. Daripada itu la ilaha illallah. Lepas itu pinjam dengan alung. Betul. Pinjam dengan alung, dah pinjam. Sekolah buka pula. What a joke we have. Ya Allah. Nah, jadi ginilah. Ya. Walaupun kami mendukung kerajaan ini, Ya. tetapi kami tidak mahu keprihatinan rakyat ini dikebawahkan. Kami ingin keprihatinan rakyat itu yang utama. Ya. Rakyat diutamakan itu, kembalikan macam dulu. Itu yang kita nak. Okey, Dok. Di politik sikit, Dok. Politik lah UMNO. Dan kami tak maulah meraga-ragakan fashion dan sebagainya. Ya. Itu tak payahlah nak tunjuk-tunjuk. Kita tahulah kawan kita dah cantik apa semua kan. Ya. Benda-benda begitu rakyat tak apa suka, ya. Rakyat nak tahu pagi besok aku ada makan. Ya. Ha. Saya pagi tadi tengok ada 2 orang daripada Kedah mencari rezeki sebab stesen bas dah tak boleh. Okey. Stesen bas tak ada. Tak ada orang naik tak bas. ada penumpang. Jadi dia keluar ke jalan besar menjual kelapa. Astagfirullah. Air kelapa. Saya pergi duduk tanya. Kita pergi melihat apakah masalah-masalah rakyat ini. Bayangkan kalau dia buka stall yang kecil begitu yang boleh diangkat-angkat. Diangkat oleh siapa-siapa, bandaraya ke apa ke. Itu zalim namanya. Jadi perkara begini selalu turun padang dan bertanya pada rakyat apa yang berlaku. Ya. Dan kita tahu juga line internet ini memang teruklah. Ya. Apabila PDPR hari itu, ilaha illallah, dahlah gadget tak ada. Ya. Kemudian line internet. Ini semua perkara yang rakyat inginkan. Kemudian apabila kita menyatakan bahawa pemandu teksi, bas dan sebagainya terjejas, baguslah Menteri Keuangan kita ni. Menteri Keuangan kita ni tidaklah dia berparti sangat, bukan ya? Ya ke? Agaknya lah. Harapnya dia orang UMNO lah. Nampak Tak, dia. saya Menteri rasa- Keuangan. Menteri Keuangan ini bukan yang Lim Guan Eng. Lim Guan Eng tu tak apalah, biar dah berlalu dah. Ya. Ini yang Menteri Keuangannya ni. Saya harap dia Benar-benar prihatin. dia benar-benar prihatin. Ha. Dia orang boleh dironding ya. Ya. Dia boleh dironding dan kita jangan give up lah pada dia ni. Menteri-menteri lain tu kadang-kadang kita nak give up juga, tapi dengan dia ni kita kena. Apa pandangan Datuk pada prestasi menteri-menteri daripada UMNO ni? Duk senyap aja dekat kabinet dia, Dok. You as Susah Agung, Dok takkan tentu. Ada yang okey, ada yang saya pun nak kata ya Allah, ya Allah. Nah, macam saya macam Ya, ada yang okey, Dia ada yang tinggi macam Datuk perlu Samsul Nasara. dipertingkatkan. macam Datuk Samsul Nasara. Okey, dia jaga apa tenaga nasional. So bila ada PKP yang terbaru ini, maka dia kata okeylah 6 bulan boleh bayar. Adalah kelegaan pada rakyat. Itu sebagai contoh. Yang kalau Itu contoh bagus ya. Kemudian apabila kita melihat Dr. Noraini pun dia menangguhkan pembayaran PT-PTN. Okey juga. Jangan main TikTok lah tu, ketua wanita. Biar kita tegur tu. Dia tak main TikTok dah, dia tak Okey. main TikTok. Ada tegur, Yang baik bagus kita kata bagus. Ya. Kemudian macam kawan kita ni, kawan saya KJ Okey, mesti. Yalah, hari tu saya yang bertanya di pasal vaksin dalam grup lah apa semua. Yalah, dia kata Tok Mat, dia kata beli vaksin ni bukan macam beli goreng pisang kat Benot. Saya kawan baik dia kan. Jadi saya tak adalah nak berlawan-berlawan dengan dia ni. Tak, Datuk kena. Saya harap dia dapat melaksanakan
imunisasi kebangsaan dengan baik Ya. bersama Datuk Seri Dr. Adham Baba. Yes, yes. Saya harap begitulah. Itu Menteri UMNO ya tu. Dan Datuk Ismail Sabri teruskan. Dan Pencerahan. Datuk Ismail Sabri pun apabila saya komplain lah. Saya komplain pasal ni apa ni denda 1,000. Tak pakai mask, terlupa agaknya bawa 1,000. mask, kena 1,000. Mancing 4 orang 1,000, 4,000. Baru-baru ni saya gembira kerana Datuk Ismail Sabri kata boleh dirayu ya. Kalau ada polis tersilap ke di mana-mana boleh dirayu. Boleh dirayu Ini kerana kita bagi feedback pada dia. Ya. Kita nak maklum balas dihantar pada menteri prihatin terhadap maklum balas itu. Ya. Tapi menteri yang jaga barang ni dia orang Sarawak. Saya harap dia prihatin sikit yang jaga. Sabah malam saya bercakap tu harga barang melangkat tu. Ini kawan saya ni. Dia bukan UMNO, jadi dia PBB, dia PBB, dia Susah Agung PBB, dia Alex Alexander Nantalinggi. Saya harap dia selalu turun padang dan melihat harga barang. Ada turun padang tu? Saya harap. Saya harap. Yang nampak turun padang tu bekas mantan ahli UMNO tapi sekejap saja tu. Jadi saya harap dia melihat dan memastikan harga barang ni terkawal. Datuk, saya nak tanya tu. Dalam akta 2 malam lepas saya dah cakap bahawa kalau dari akta darurat, waktu darurat ini sepatutnya kerajaan boleh impos harga. Misal contoh, harga beras. Kerana darurat, perintah darurat, musim darurat, harga beras RM20. Siapa tak lawan tu? Ini darurat. Ada tak ada Datuk sebagai ahli parlimen? Benda-benda macam ni yang patut ditanya di parlimen. Tapi nak tanya siapa? Salmah Khamis, Suhadi Tajusoh, Pak Tam Kedah, Raslam Saman, Senjata Mukmin, Syafiq Abdul Halim, Halim Tuah, Hamis Zahmuring. Takkan dia orang boleh, dia orang pun nak tahu jawapan itu. Syed Imran Gombak, Cik Lat, Rohana Saidun, Afdal Hisham. Terima kasihlah kerana mengikuti. Saya gembira kerana pada petang ini walaupun tidak diduga. Kita tak ada buat appointment apa. Masuk je Kamal Amir. Dia kata, "Tok, boleh buat interview tak?" Sejak bila saya menghampakan Saudara Mustafa Datuk Kamal Amir ni? Tidaklah. Minyak naik. Saya dah menyebut minyak harga petrol ni. Datuk dulu bekas Timbalan Menteri Kewangan. Macam mana cekawalan harga? Jangan sampai orang kata PN ni petrol naik. Cukuplah BN dulu orang kata barang naik. Jangan sebut PN petrol naik. Jadi saya dah cadang dalam Twitter saya, dalam Facebook saya bahawa dah RM2 ni kalau boleh jangan lebih daripada RM2. Macam mana caranya? Kena bagi subsidi. Ada subsidi. Itu yang dibuat dalam zaman kerajaan kita dulu. Kalau tak ada duit, cari duit. Memang tukar kerajaan cari duit lah. Yang kau nak sangat jadi kerajaan. Betul. Kena cari duit. Menterinya kena cari duit. Jangan harap Menteri Kewangan seorang. Kesian dia. Tapi kena cari duit. Bagaimana cara kaedah untuk cari duit, bagi subsidi pada rakyat. So Datuk rasa menteri-menteri kabinet kita yang ada tu mereka bincang ke semua ni dalam kabinet tu? Kadang-kadang macam tak dibincang kan tu, tahu-tahu buat keputusan yang flip-flop. Minum dulu. Sila minum. Jadi saya kadang-kadang saya naik angin. Saya tak marah menteri lain. Saya terasa hati kalau menteri itu datang daripada UMNO. Kita ada 9 orang menteri dalam tu. 2.6k view. Ramai ke 2.6k ni? Kali dengan 500 tu. Ramailah. Zainal Abidin, Abdul Mujib, Mat Otai Harun, Mai. Tak, soalan saya tak jawab lagi. Bila saya tanya kabinet, menteri kabinet kita ni dulu. Dia bincang ke masalah rakyat sebenarnya tu? Yalah. Sepatutnya begitulah. Sepatutnya setiap Rabu pagi tu kena detailkan apa perkara. Dan adakah mereka berjumpa dengan presiden, berjumpa dengan Datuk atau presiden UMNO? Sebab mereka wakil UMNO. So, okey, nak bincang apa? Ini UMNO. Tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini. Seperti Malaysia. Okey. Tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini seperti Malaysia, iaitu parti utama dalam kerajaan itu, penjawat utamanya semua tak ada jawatan. Itu masalah tu. Tidak ada satu kerajaan campuran dalam dunia ini yang parti utama kerajaan campuran itu, penjawat utamanya semua tak diberi jawatan.
Presiden tak ada jawatan, timbalan presiden tak ada jawatan, Susah Agung tak ada jawatan. Macam mana nak tanya dengan menteri yang lain dulu? Dari Presiden tak ada jawatan, timbalan tak diberi jawatan, presiden tidak diberi jawatan, naib presiden 2 tak diberi jawatan, ketua pemuda tak diberi jawatan, ketua puteri tak diberi jawatan, bendahari tak diberi jawatan. Top 5 MKT ada yang tak ada jawatan. Jadi Ustaz, persoalan saya, adakah menteri-menteri yang mewakili UMNO ni bertemu dengan presiden? Tidak pernah berlaku dalam mana-mana kerajaan campuran di seluruh dunia ini. Parti utama yang mewujudkan kerajaan itu, penjawat utamanya tak ada jawatan. Siapa yang patut bagi jawatan? Tan Sri Muhyiddin Yassin kan? Kalau saya sebut begini, orang kata UMNO gila jawatan. Ya. Tapi parti-parti yang lain itu, presidennya ada jawatan, timbalannya ada jawatan, presidennya ada jawatan. Saya tak sebut Susah Agung Ya. Tak apa. Okey, Tok, saya nak sampai sini Tok. Sebelum kita nak habis ke apa semua saya nak. Ya. Datuk Seri Presiden kita ni bercuti, masih lagi bercuti. Tengok dari pejabat kosong lagi katanya kuarantin. Ya. Dia kuarantin. Dan dia melontarkan 2 hari lepas satu tulisan itu yang menyentuh perasaan saya tu. Bila dia kata Presiden menulis. Presiden menulis, dia kata sudah sampai masanya untuk kita menebas lalang-lalang ini. Saya nampak di tebah lalang tu. Dan saya faham maksud dia. Double meaning. Ya. Apakah Datuk faham benda begitu? Apa tak fahamnya. Apakah Datuk akan bersama dengan Presiden? Saya dilantik oleh Presiden, pastilah saya bersama dengan Presiden. Okey. Saya tahu dia dizalimi. Dan saya juga dizalimi. Dan saya nak beritahu pada teman-teman yang menonton ni. Kalau kita menzalimi kerajaan yang menzalimi rakyat, kerajaan itu akan jatuh. Kerajaan PH sudah jatuh kerana menzalimi rakyat. Hati-hati kepada kerajaan PN. Bayang-bayang tu ada nampak tak? Dah nampak dah. Tapi itulah. Saya tak nak cakap lebih pada itu. Orang tahu bagaimana nak mengira. Berapa banyak kerusi yang ada apa semua. Kita jangan meneruskan kezaliman. Itu. Detail perkara itu bolehlah cek. Perkara apa yang kita anggap zalim, perkara apa yang kita meneruskan kezaliman. Cek satu persatu. Jangan meneruskan kezaliman. Kita boleh memaafkan tapi tak boleh melupakan sesuatu yang luka tu tak? Cuma saya belajar dalam perjuangan ini, perjuangan bukan lari 100 meter, perjuangan ini maraton. Kadang-kadang dalam maraton tu kaki terselioh apa semua orang, ada yang baring batu agaknya tersepak lah apa segala benda, penat lelah, itu adat perjuangan. Kalau tidak berani di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut rumah roboh, jangan buat rumah lereng bukit. Baiklah, saya rasa Datuk Susah Agung kita ni masih banyak kerja-kerja lagi yang perlu. Cuma dengan muafakat nasional ni kita ingin teruskan. Dengan PAS ni kita ingin teruskan. Jadi sebab apa kita dengan PAS kita teruskan? Sebab kita telah merintis jalan penyatuan ummah. Pada 24 hari bulan, 14 hari bulan 9 hari itu, maka kita telah memeterai piagam. Pada ketika itu parti PPBM tak ada, masih bersama DAP. Mereka memerintah waktu itu. Masa memerintah bersama dengan DAP, bersama dengan lain-lain. Kita dah memulakan itu di Dewan Merdeka. Banyak air mata yang mengalir. Bukan saja dalam mereka, di luar dalam mereka, di seluruh negara kita tu. bergaduh berpuluh tahun. 60 tahun bergaduh antara dua parti terbesar umat Islam. Jadi kita teruskan muafakat nasional ini. Rakyat ingin diteruskan. Maka saya ingin menyatakan selaku Susagang UMNO, UMNO ingin meneruskan muafakat nasional. Dan PAS juga saya tahu, saya jumpa kepimpinannya juga ingin meneruskan muafakat nasional. Perikatan Nasional ini sebagai parti kami tak masuk. Tapi kerajaan ini, ahli-ahli parlimen masih lagi mendukung. Walaupun menzalimi. Tentang menzalimi ini saya harap mereka terbukalah minda dan fikiran supaya berfikirlah dengan waras tentang perkara supaya kita ini tidak menzalimi, kerana kalau kita zalim kita akan runtuh. Terima kasih kepada semua yang menonton. Alhamdulillah, syukur, teruskan berjuang demi agama, bangsa dan tanah air. Bata perjuangan mudah-mudahan diredai oleh Allah, diredai oleh Tuhan. Assalamualaikum.